Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-azam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa auladina wa usratina wa qarabatina ajma'in, khususan ila syekhina Syekh Muhammad Isa wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilayhi. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mustaghfirin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal muwahhidin waj'alna minal muhtadin waj'alna minal mukhlisin lahuddin waj'alna minal 'arifin waj'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma ahyina bi hayatil 'ulama wa amitna bi mawti ash-shuhada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung kitab Hikam Ibn Athaillah, muka surat 15, baris di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif la tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'amilaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Maka engkau menuntut daripada Allah bahawa mengeluar ia akan dikau, nescaya dikerjakannya engkau daripada yang lain daripada hal itu. Maka jikalau dikehendakinya akan dikau, nescaya dikerjakannya akan dikau daripada tiada mengeluarkan, yakni bahwasanya apabila ada seorang itu atas suatu hal yang tiada muwafaqat kehendaknya, adalah ia ta'alluqnya pada agama atau pada dunia, umpamanya
telah mendirikan Allah Ta'ala akan dikau dalam maqam ibadah dan mujahadah. Maka jangan engkau menuntut keluar daripada demikian itu kepada maqam yang terlebih tinggi daripadanya, seperti maqam ubudiyah dan musyahadah. Maka adalah demikian itu daripada ikhtiar atas Allah Ta'ala, dan tiada ikhtiar bagimu dalam demikian itu. Maka sayugianya jangan bagimu menuntut keluar daripadanya dengan nafsumu, dan adalah yang demikian itu memindahkan hukum waktunya dan hendak mengadakan yang lain daripada yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala akan dia, seperti yang telah tersebut dahulu itu. Titik. Baik, apa maknanya? Ini adab dengan Allah. Kita hikam nak cerita tentang adab dengan Allah Ta'ala. Dari bab ini bukan yang boleh cerita sangat ke orang awam yang tak ngaji tasawuf, susah sikit. Jadi siapa-siapa yang ikuti FB online pengajian muzakarah kitab hikam ni, siapa tak faham tolong tanya, kerana dalam kitab hikam ni dia nak cerita tentang orang-orang yang beribadah yang sempurna adabnya dengan Allah, bukan orang yang beribadah tanpa beradab. Beribadah tak ada adab ni, ibadat dia kita tak hormat mak ayah kita, kita tak hormat mak ayah kita, duit dia kita nak, tanah dia kita nak, harta pusaka nak, tapi tak hormat dia. Itulah ibarat dia. Jadi mak ayah ni dia ingat anak kan, bagi jugalah, walaupun dalam keadaan hatinya terkedus. Itulah umpamanya. Itulah umpamanya. Walaupun kita tidak ada adab dengan Allah, beribadah pun dalam keadaan biadab, tapi Allah tetap menggunakan rezeki tak putus-putus. Allah beri, Allah beri, Allah beri. Jangankan orang beribadah tanpa adab, orang kafir pun Tuhan beri. Pasal Allah Ta'ala ni beri rezeki kepada sekalian hamba-Nya. Allah Ta'ala yang bersifat pemurah, Rahman itu mengurniakan rezeki kepada sekalian hamba-Nya, tak kira siapa, taat ke, durhaka ke, soleh ke, taleh ke, mukmin ke, syirik ke, Islam ke, kafir, semua lebih. Cuma kita jangan salah menyangka, ya. Jangan kita ni salah menyangka, oh, kalau Tuhan tak sayang ke aku, takkan Tuhan tak bagi ke aku nikmat macam ni. Maka kita duk rasa Tuhan sayang kat kita dah. Itulah dia adab tidak sempurna. Nabi dah beritahu umat dia akan terpecah kepada 73 kaum. Ada yang kekal dalam neraka, ada yang tak kekal.
Jadi kita ngaji hikam ni tuan-tuan, sebenarnya dengan FB online ni tak berapa molek. Tapi oleh kerana ada yang jauh-jauh masih teringin nak ngaji juga, kita hikam ni muzakarah lah, bukan ngaji, muzakarah. Nak datang jauh. Jadi saya cerita bab hikam ni sekadar yang boleh dipaham, sekadar mana yang saya tahu. Ya. Sekadar yang boleh kita faham. Agak yang tak boleh nak faham tu kita tawakuf pada Allah Ta'ala. Allah jugalah yang memberi kepahaman. Tak nak lebih daripada itu, takut tersalah faham dan tersalah adab, takut jadi bukan sekadar biadab, silap-silap jatuh syirik wal'iyazubillah. Jadi kita cerita sekadar yang mampu diterima oleh orang awam. Kerana belajar online ni tak sama dengan belajar talaqi. Baik, kita ulang balik. Kata Syekh Athaillah As-Sakandari, la tatlub minhu, la tu amil jazam, dibaca dengan tatlub, bukan amil nasab. La tatlub minhu ay yujri jaka ay yukhrijaka, gitu. Ay yukhrijaka, bahawa mengeluarkan akan kau, min halatin liyastamilaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Jangan engkau menuntut daripada Allah bahawa mengeluar ia akan dikau. Nescaya dikerjakannya engkau daripada yang lain daripada hal itu. Titik. Apa maksudnya? Baik, baca molek, dengar molek. Jangan engkau menuntut daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa mengeluar ia akan dikau. Apa maksud bahawa jangan mengeluar ia akan dikau? Yakni menaikkan kelebihan yang ada pada dirimu. Seumpama dari ma'unah kepada karamah dan seterusnya. Maknanya bila kita beramal ibadah, jangan kita ni kalut nak cepat sampai kepada Allah. Jangan cepat nak jadi wali. Ada orang beribadah ni nak jadi wali. Jadi jangan kita beribadah itu dengan niat nak jadi wali. Apatah lagi kalau niat nak jadi kaya, lagi jahat ada. Kalau beribadah niat nak jadi wali pun dah tak ada adab. Kalau beramal surah Waqiah nak jadi kaya, tu lagilah tak ada adab. Beramal nak jadi makam tinggi, nak boleh terbang, boleh raih, pegang batu jadi emas, pegang kain jadi emas kat sini. Ayat tu boleh. Jadi apabila kita beramal niat mencari keampunan dan keredaan Allah sahaja, jangan lebih daripada itu. Itu adab kita beramal dengan Allah. Tak boleh ke minta kaya, minta sihat, minta itu minta ini? Boleh. Bukan tak boleh. Tapi maksud Syaitanillah ini ialah kalau kamu beramal ada niat lain daripada mencari redha Allah dan keampunan Allah, iaitu kamu nak jadi kaya, kamu nak jadi sihat, kamu nak jadi itu, bermakna kamu itu berbelah bahagi hati kamu, satu nak kepada Allah, satu nak kepada dunia.
Tu jadi jahat ada. Jadi jahat ada. Ini saya kata tadi, kalau orang tak ngaji tasawuf, dengar cerita hikam ni, dia jadi pening lah. Jadi pening lah. Kami duduk ngaji biasa ni, ustaz tu ngajar, amal ni jadi kaya, amal tu jadi sehat, amal ni buang sihir, amal tu hindar bahaya, amal tu jadi ni, jadi tu, jadi ni, jadi Ultraman, Spiderman, Ultraman, Superman, Batman, cicak man. Tiba-tiba ngaji-ngaji kitab ni pula tak boleh kok tu, minta jadi kaya pun tak boleh. Ni apa cerita ustaz ni? Ni hikam ni adalah nak cerita tentang orang yang sudah duduk di landasan tarekat sufi, di mana mereka tidak mencari yang lain di atas dunia dalam kehidupan mereka, melainkan hanya mencari kecintaan Allah. Bukan mereka mencari cinta dunia, mereka mencari kecintaan Allah. Orang yang bersifat dengan sifat zuhud. Apa dia zuhud? Zuhud ni ialah orang yang tidak mencari kasih, melainkan mencari kasih sayang Allah dalam kehidupan dia. Dia tak kasih sihat, dia tak kasih kaya, dia tak kasih orang hormat dia, dia tak kasih itu, dia tak kasih ni, dia tak nak itu, dia tak nak ni. Dia nak satu, dia nak Allah perhati ke dia, dia nak Allah kasih ke dia nak Allah sayang dia. Dia yang lain dia tak ada dalam hati dia. Dia nak yang tu kata zuhud. Jadi kita yang tak zuhud ni, lawannya hubbud dunia. Itulah, nak sihat, nak kaya, nak dihormati, nak jadi YB, nak jadi PM, kalau boleh nak jadi yang di Pertuan Agong. Kalau boleh dalam bank itu semua duit kita. Dalam bank semua duit kita. Kalau ada orang duit kita. Ada bank tu dia nak dia punya. Tu. Lagu tu. Ni dah dia. Ya, jadi siapa yang tak apa nak faham boleh tanya. Saya banyak orang duk tanya masalah. Dulu ngaji lagu lain, lah ni ngaji hikam lagu lain pula ni, macam tak apa nak betul ya. Dia berbeza lah. Ya. Primary school dengan secondary school. Bukan second hand school. Ya. Second hand school yang pula cerita dia. Kau masuk universiti, tengoklah pula diploma ke ijazah ke PhD. Degree tu dibeli ke? Degree betul punya. Degree ke dibeli? Begitulah keadaan dia. Takkan orang mengerti PhD duduk mengejar alif atas alif bawah alif depan PhD lagu tu. Itulah ibarat dia. Jadi ada pengajian ni boleh dengan online, ada pengajian tak boleh dengan online. Jadi sekali lagi saya segaskan, hikam ni dengan online ni tak apa sesuai. Jadi saya nak cerita, siapa betul-betul nak ngaji hikam, usahakan hadir dalam majlisnya, bukan dengan online. Ya. Saya takut benda ni nanti jadi satu benda yang tak molek pada ilmu kesufian. Bila ada orang yang tak faham tasawuf, dengar, dia bukan nak ngaji, dia mengkritik. Akhirnya dia termakan dengan kata-kata tasawuf itu kotak macam ayat acak. Sudah. Ni yang tak nak. Ya, ni yang tak nak. Dia setiap kali nak cerita tasawuf kena turun bawah dulu baru naik atas. Setiap kali nak cerita hikam kena turun penawar bagi hati dulu baru nak naik ke atas. Tu jadi susah bila nak habis. Ya. Baik. Jadi saya nak cerita tentang itulah bab hikam ini ya. Baik, kita balik tadi.
Jangan engkau menuntut daripada Allah bahawa mengeluar ia akan dikau. Yani jangan engkau beramal ibadah itu dengan niat minta Allah Ta'ala mengeluarkan daripada makam rendah ke makam yang tinggi. Nescaya dikerjakannya. Yani kalaulah kamu itu memang telah tertakdir dinaikkan maqam, nescaya Allah akan mengangkat maqammu. Itu daripada yang lain, daripada hal itu, yakni kalaulah kamu itu memang telah tertakdir pada azali, Allah akan naikkan darjah kamu ke sisinya, nescaya kamu tak perlu nak minta. Kamu jadi malu nak minta. Nabi Ayub alaihissalam dia sakit, Jibril datang jumpa dia, wahai Nabi Allah Ayub, tadahkan tanganmu, doalah kepada Allah agar kamu hilang sakit. Kami malaikat di langit akan menadah tangan mengaminkan doamu. Apa kata Nabi Ayub? Aku malu wahai Jibril. Tu dia, orang sempurna adab dengan Allah, sakit pun malu nak minta jadi sihat. Jadi kita orang awam ni kalau sakit wajib berubat. Pasal apa wajib berubat? Kerana sihat pun malas nak buat taat. Kalau sakit memang kompong tak buat taat dah. Itu jadi wajib kita orang awam ni berubat. Nabi-nabi, rasul-rasul berubat tu sunat. Bahkan kalau dia reda lebih afdal. Maka Nabi Ayub tu dia buat yang afdal baginya, iaitu reda dengan takdir Allah. Reda bil qada illa. Baik, habis. Maka jikalau dikehendakinya akan dikau, nescaya dikerjakannya akan dikau daripada tiada mengeluarkan. Yani kalaulah Allah Ta'ala itu sudah mentakdirkan kau, darjah kau akan naik, maqam kau akan naik, maka kau tak payah minta lah. Kau tak payah minta lah. Ya, tak minta apa Tuhan akan beri ya. Ya, kewajipan kita ni hanyalah istiqamah alal ubudiyah. Allah meningkatkan iman kita bukan wajib bagi dia, harus saja. Itu namanya ya, iradah Allah. Iradatullah, kehendak Allah, takdir Allah. Yakni, habis dia nak hurai bahawasanya apabila ada seorang itu atas suatu hal yang tiada muafakat kehendaknya, adalah ia ta'alluqnya pada agama atau pada dunia, umpamanya telah mendirikan Allah Ta'ala akan dikau dalam makam ibadah dan mujahadah, maka jangan engkau menuntut keluar daripada demikian itu kepada makam yang terlebih tinggi daripadanya, seperti makam ubudiyah dan musyahadah. Titik. Apa maknanya? Maknanya barang siapa yang sudah Allah Ta'ala letakkan dia itu duduk pada darjah tariqah sufiyah, iaitu jalan orang yang membersihkan hati dan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka dia tu dah duduk dah pada darjah ahli taubat. Ahli taubat ni permulaan orang tarekat, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Orang tarekat ni orang yang dah duduk pada darjah orang ahlu taubah. Ahlu taubah ni dia tak boleh ingat nak selain daripada keampunan dan keredaan Allah.
Kalau dia masih nak itu, nak sehat, nak kaya, itu bukan ahli tarikat lagi. Itu baru orang yang merangkak di darjah syariat, orang yang terkeliru menjalani syariat. Orang yang terkeliru menjalani syariat ni, dia buat ibadah, hati dia masih nak sehat, nak kaya, nak ketinggian pandangan manusia, nak orang respect. Tak cukup pakai spek, nak orang respect pula. Ini dia orang yang terkeliru di tangga syariat. Jadi bila sudah terkeliru di tangga syariat, macam mana nak duduk di darjah tariqah? Jadi orang yang sudah duduk di darjah tariqah, bermakna dia sudah sempurna di darjah syariat. Dia ni akan diuji dunia yang berbentuk harta, ketinggian dan sebagainya. Dia dah tak nampak dah, tak mau dah. Cuma dia nak cepat sampai jadi wali. Maka orang inilah yang dipesan oleh Syekh Taala, jangan cepat jadi, jangan kamu nak cepat jadi wali. Jangan nak cepat. Itu daripada syaitan. Al-ajilatu minasyaitan. Gopoh-gapah tu daripada syaitan. Nampak? Di tangga syariat ada tipu daya, di tangga tarikat pun ada tipu daya. Sebab apa? Dua tangga ini masih lagi awam. Cuma orang syariat keawamannya rendah daripada keawaman orang darjah tarikat. Bila sampai darjah hakikat itu, baru permulaan orang arif billah. Permulaan. Maka kita duduk pada darjah tarikat tadi, ya, jangan berangan nak cepat sampai darjah hakikat dan makrifat. Itu maksud dia tu. Ya, jaga saja hati kamu duduk dengan Allah, memandang kebaikan Allah, memandang kamal dan jamal Allah. Memandang kebaikan Allah, memandang kamal dan jamal Allah. Jangan terhenti di atas amal. Jangan terhenti di atas amal. Jangan memandang amal. Baik. Kita sambung tadi. Jadi maknanya apabila kita sudah duduk di darjah tariqah, jangan kita ni kalau nak naik kepada maqam ubudiyah dan musyahadah, jangan kalau nak naik duduk darjah hakikat dan makrifat. Teruskan saja sambil memandang kamal dan jamal Allah. Jaga hati, beramal, niat semata-mata mencari keampunan dan keredaan Allah. Maka masa itulah ujian-ujian akan datang. Terkadangnya kebencian makhluk, kadang-kadangnya kasih sayang makhluk, kadang-kadangnya kekayaan, kadang-kadangnya papa kedana, kadang-kadangnya ya duduk di dalam khizlan. Apa khizlan? Duduk dalam duka cita yang berpanjangan. Terkadangnya duduk di dalam keseronokan. Ya. Maka semua ni adalah innama nahnu fitnah. Ujian-ujian nak sampai pada Allah Ta'ala. Ghalibnya mendapat akan tuhmahan manusia, mendapat akan kemiskinan, penyakit dan segala keburukan dunia itu lebih baik daripada mendapat nikmat-nikmat seperti disanjung orang, kaya, sihat, minta apa pun dapat. Sebab apa?
nikmat ni takutnya istidraj. Datang istidraj tu tak perasan, itu lebih bahaya, sangat bahaya. Istidraj ni kalau datang dia tak akan perasan. Yang perasan kata itu istidraj hanyalah mereka yang berhati-hati dalam menerima nikmat, kerana takut tenggelam di alam tipu daya gharar. Inna dunya mata'ul ghurur. Jadi kalau orang yang tak berhati-hati akan menerima nikmat ini, dia khawatir tenggelam dalam istidraj. Kadang-kadang harta banyak, sehat, panjang umur, jawatan tinggi, disanjung manusia, maka orang menyangka dia wali, dia pula tersangka dirinya wali. Sudah. Dia tersangka dirinya wali sebab orang menyangka dirinya wali. Inilah namanya kuwali yang nyata. Ini yang kita amat takut. Sebab apa? Berjalan kepada Allah ni ada terlalu banyak onak dan durinya, rintangannya. Kita hidup di atas muka bumi ni, nak cari duit pun susah. Banyak onak duri dia, ranjaunya, kena ranjau lagi. Dah banyak ranjau, kena ranjau. Tu ranjau. Ranjau ni menempuh jalan yang sukar lah. Onak, duri, lubang dan sebagainya. Lepas tu kena ranjau pula. Apa dah? Kena tipu. Kena tipu manjang. Buat itu kena tipu, buat ni kena tipu. Ada orang kata kalau dia suci hati dengan Allah tak kena tipu lah dia. Nabi pun kena tipu. Ada Nabi yang selalu kena tipu. Tambah kita orang awam, ada wali pun yang selalu kena tipu. Dunia ni kalau kamu tu tak menipu, orang menipu tu biasalah. Kamu tak ditipu, tu nama dunia. Dia tak lepas dia tempat. Ada dengan tiada, tiada dengan ada dengan ada, tiada dengan tiada. Hukum adat. Tak kira siapa, engkau soleh ke, engkau toleh ke, engkau alim ke, engkau jahil ke, kau mukmin ke, kau kafir ke, kau Islam ke, kau musyrik ke, kau munafik ke, kau warak, tawaduk, khudu' ke, nama duduk atas dunia, kau tak terlepas empat perkara ni. Inna dunya hammun wa ghammun wa bala'un wa fitnatun. Tidak, Nabi Zakaria tak dibunuh oleh kaum dia. Orang Yahudi membunuh nabinya sendiri hampir 4,000 orang. Ni orang Yahudi ni. Kalau dia tu Nabi, takkan dia tak boleh lompat up in the way, piung, terbang. Orang nak bunuh dia kan. Kenapa tak jadi macam Nabi Isa semua? Nabi Isa dia tarik naik atas, lain semua mati ke, syahid kat bawah. Itu namanya inna dunya hammun wa ghammun wa bala'un wa fitnatun. Dunia ni bukan tempat rehat. Kata Syekh Ataidah dalam kitab Tajul Uruf, dunia ini tidak ada kerehatan bagi ahlillah. Ahlillah itu tempat rehatnya di alam barzakh. Selagi tidak sampai ke alam barzakh, maka tiada kerehatan. Mereka sentiasa duduk dalam keadaan sukar. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu lebih banyak menangis daripada ketawa. Nabi pun banyak menangis. Kita pula nak kata, kalau betul lah dia mukmin soleh, tentu dia kaya raya, tentu dia minta doa jadi, tentu itu gini ni selebek, ya selepeh piah, ya cokiang dia kata, tu cokiang. Itulah dia, jangan kita ukur
akhirat itu dengan mata kasar orang awam ahli dunia. Ya, jangan ukur begitu. Orang ahli dunia dia ukur akhirat itu dengan kekayaan, kejayaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak akan dinamakan orang yang berjaya dalam agama selagi tidak syahid matinya. Selagi mati tidak syahid, maka tak dinamakan orang yang berjaya dalam mendirikan agama pada diri. Sebab tu hari-hari kita minta mati syahid ni, cita-cita mati syahid ni wajib. Siapa yang belum pernah minta mati syahid, tak ada cita-cita nak mati syahid, dia khawatiri mati di dalam su'ul khatimah wal'iyazubillah. Bercita-cita mati syahid ni wajib, fardu ain di atas ala kulli mukallafin syar'an, tak kira lelaki-lelaki perempuan. Habis tu tak perang, macam mana nak syahid? Syahid ni ada dua makna. Yang pertama, orang yang gugur syahid di medan perang sabilillah. Maka maksud syahidnya itu ialah tak kala rohnya keluar daripada jasad, rohnya melihat syahid dalam bahasa Arab, melihat dalam bahasa Melayu, tempatnya di syurga. Itu namanya mati syahid. Matinya dalam memandang tempatnya di dalam syurga. Tapi ini syahid rendah lagi. Dan syahid yang lebih tinggi, apa dia? Orang yang sentiasa syuhud akan Allah, maka matinya mati syahid. Macam baginda Nabi SAW, dia tidak wafat dalam perang sabilillah, tapi dia mati syahid. Syahid macam mana? Dia mati, dia wafat dalam keadaan syuhud akan Allah. Dia dinamakan musyahadah. Itulah setinggi-tinggi syahid. Jadi kita ni wajib minta mati syahid. Maka siapa mati syahid itulah orang yang berjaya di sisi Allah. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan. Selagi tak mati syahid, tak nama orang yang berjaya. Walaupun dia tak pernah tinggal sembahyang malam, apatah lagi tak pernah tak tinggal. Walaupun tak pernah tinggal puasa Isnin Khamis, apatah lagi tak pernah tak tinggal puasa Ramadan. Puasa Ramadan pun yang tinggal. Apa nampak? Jadi kita ni kita tak tahu nasib kita ke depan. Baik, habis. Itu maksud dia nak cerita tadi ni. Baik, habis. Maka adalah demikian itu daripada ikhtiar atas Allah Ta'ala, dan tiada ikhtiar bagimu dalam demikian itu. Baik, apa katanya? Maka adalah demikian itu kamu ni jangan duk minta-minta perkara nak naik maqam, naik darjat, jadi wali dan sebagainya. Jangan. Pasal apa? Demikian itu daripada ikhtiar atas Allah. Jadi pilihan daripada Allah untuk kamu. Allah yang pilih nak buat apa kat kamu tu. Kamu tak pilih yang minta-minta. Dan tiada ikhtiar bagimu, ini bukanlah pilihan kamu. Dalilnya apa dia? Ramai orang bercita-cita, tapi bila dah dewasa tak sampai pun cita-cita dia. Cuba tengok sekolah rendah, cikgu tanya, Mamat, kau besar nak jadi apa? Saya nak jadi kapten kapal. Rupanya dah besar, cuma minum kopi kapal api. Seorang pula tanya, kau nak kerja apa pula nanti besar? Apa cita-cita? Oh, saya nak jadi menteri. Rupanya bila dah biasa cuma jadi PM je. PM tepi. PM tepi kita. Jadi pementeri. Maknanya apa dah?
Tidak ramai orang yang bercita-cita semasa kanak-kanak sampai citanya di hari dewasa. Kebanyakannya tak sampai. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan takdir itu milik Allah. Pilihan itu milik Allah, bukan milik kita. Maka sebab tu dalam tasawuf, kamu redha saja apa yang Tuhan sudah takdirkan kepada kamu, itu lebih afdal bagi kamu. Maka kerja kamu hanyalah memohon keampunan dan keredaan Allah di dalam menjalani takdir yang telah Allah takdirkan untuk kamu. Boleh faham? Baik, habis. Kalau kita duduk di darjah orang awam, di tangga syariat pun sudah keliru. Memang susah kita nak duduk pada darjah orang tarekat yang sedang menuju kepada hakikat dan makrifat begini. Jadi kita baca kitab ni mengambil barakah mereka yang sampai. Mudah-mudahan Allah limpahi rahmatnya ke atas kita, insya-Allah. Baik, habis. Sabar. Maka sepatutnya jangan bagimu menuntut keluar daripadanya dengan nafsumu. Jadi kalau kamu duk minta benda yang bukan daripada kamu layak mengubahnya, maka itu adalah daripada nafsu. Kamu beribadah kerana nafsu. Nabi kata apa? Di akhir zaman orang yang solat itu menyembah hawa nafsunya. Kita beribadah kerana nak kepada sesuatu. Bangun malam sebab nak kaya. Bangun malam tahajud sebab nak sihat tubuh badan. Baca Yasin malam Jumaat sebab apa? Nak tutup menanglah pilihan raya, jadi YB lah sekali-sekala. Buat itu, buat ini, ada niat dunia. Tu kata nafsu. Walaupun molek daripada minta dekat apa? Ada satu orang panglima kat Perak, diminta kat tepi laut. Oh, cerita dulu dah taubat dah, buat balik. Malu orang Perak. Hai ya Allah. Ada lagi dah tua ya Allah. Allah yazubillah, buat kerja syirik. Orang duk viral mata. Tuan dengan duk viral lah. Nah, nanti apa mengimarahkan kesyirikan. Jangan. Ya, jangan. Takut tengok. Itu semua tu lagi teruk tu jangan duk kira tu dah. Ni yang beribadah, nak kaya ni pun beribadah kerana nafsu. Dan adalah yang demikian itu memindahkan hukum waktunya. Apa maksud memindahkan hukum waktu? Yakni melebihi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Ya, kita nak mengubah takdir Allah. Maka orang tasawuf tak nak yang tu. Sebab apa? Jadi jahat adab. Pada syariat harus. Pada syariat harus. Boleh kita nak minta Allah Ta'ala jadi wali ke, jadi apa, boleh saja. Tapi nisbah adab tu biadab. Nak jadi kaya, nak jadi menteri besar, nak jadi orang hormat, nak jadi sehat, nak jadi orang soleh, nak jadi wali, nak jadi ulama, minta ke Allah Ta'ala, boleh, tak salah. Tak salah. Nisbah orang syariat tak salah. Tapi nisbah orang hakikat, di sana mereka terasa hilang adab. Sebab apa? Allah sudah takdir. Apa lagi aku nak minta? Lebih baik aku minta ampun kalau aku ni orang yang tidak redha dengan takdir Allah. Lebih baik aku minta ampun dengan Allah kalau aku ni orang yang tidak redha dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada aku.
Kita minta ampun di atas dosa yang kita buat. Mereka minta ampun di atas kalau tidak redha dengan takdir Allah. Padahal mereka redha dengan Allah, dengan takdir Allah. Itu kata hukum waktu, iaitu hukum takdir Allah. Hukum waktu yakni hukum takdir Allah. Titik di situ. Dan hendak mengeluarkan yang lain daripada yang telah dinyatakan, yakni yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala akan dia, seperti yang telah tersebut dahulu itu. Titik. Baik. Jadi maknanya orang yang duduk di tangga tarekat nak masuk darjah hakikat, hendaklah dia hilang rasa ingin mengubah takdir dirinya. Ya, hendaklah dia menghilangkan rasa ingin mengubahkan takdir dirinya. Ya Allah, jadikanlah aku, jadikanlah aku, jadikanlah aku. Jadikanlah aku orang bertakwa, tak apa. Jadikanlah aku orang bertaubat nasuha, tak apa. Jadikanlah aku orang yang mukmin, mukhlisin lahuddin, tak apa. Sebab apa? Sebab itu termasuk dalam fastabiqul khairat. Ya Allah, jadikanlah aku orang kaya, orang sehat, orang yang dihormati oleh makhluk, orang itu, orang ini. Maka itu semuanya hubbud dunia. Termasuklah minta nak jadi wali, minta jadi wali nikah lah apa. Tak siapa anak kita nak kahwin. Tak apalah. Baik, habis. Kita berhenti sekat itu dulu. Kemudian katanya, dan telah menceritakan setengah mereka itu bahawa saja ila akhirih wallahu a'lam wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wallahu a'lam. Baik, ada dua soalan. Soalan yang pertama dia bunyinya gini, kalau kita minta untuk masuk syurga, boleh ke? Padahal kita ni bukanlah alim ulama, cuma orang awam biasa saja. Adakah itu kurang adab kepada Allah? Orang awam harus minta masuk syurga, ya, bahkan dapat pahala. Dalilnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan tu doa masuk syurga. Habis Nabi pun baca. Yang tak boleh kau minta jadi Perdana Menteri. Ya Allah, PRU 15 ni aku mohon padamu, ya Allah, lantiklah aku jadi PM ni. Ismail Sabri balik kampung. Ayat tu hubbud dunia. Faham? Baik. Melainkan kalau kau minta jadi PM tu, kamu yakin kamu jadi PM, kamu boleh ubah sistem perlembagaan yang tak Islam ini kepada sistem Quran dan hadis. Kamu seorang yang boleh buat, orang tak boleh buat. Tak apa. Dan kamu jangan ambil gaji, ya. Sudah. Gaji saja pun 200,000 ni tertagih dalam kepala tu. Tak boleh jugalah. Habis tu salah. Jadi orang politik ni kalau tidak menghalus-halusi kesufian, takut jadi hubbud dunia. Ya. Jadi orang politik jangan tinggal kesufian. Dan jangan pula orang sufi tinggalkan politik. Ya, jaga boleh. Kerana kata Imam Al-Ghazali, ya, orang sufi yang tidak berpolitik itu tanda-tanda mutasawwifin, iaitu ahli tasawuf yang palsu. Dan orang politik pula jangan tinggalkan kesufian, kerana tanda-tanda orang hubbud dunia, orang yang mengejar pangkat dan kedudukan. Wallahu a'lam. Baik. Jadi jaga-jaga, ya, syariat dan tarekat
hakikat dan makrifat, zahir dan batin, fiqh dan tasawuf, jangan dipisahkan. Ya, jangan diasingkan. Ya, pada istilah dia lain, tapi hakikatnya sama saja. Kamu nak pisah lagu mana? Kulit dengan isi. Kacang boleh lah. Buang kulit ni tak kat rumah, mai suruh bawa isi je, boleh? Boleh, isi dalam perut lah. Isi dalam perut tau. Main baju je, badan tak main. Atau main badan dia, baju tak pakai, boleh? Tak malu ke? Itulah ibaratnya zahir dan batin, syariat dan hakikat, tauhid, fiqh dan tasawuf. Wa man tafaqquhin bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa. Wa man tasawufin bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Wa man jama'ahuma faqad tahaqqaqa. Siapa berfiqh tak bertasawuf, syariat dia tak ada pakai hakikat, pasti. Siapa yang berhakikat tidak bersyariat, pakai tasawuf dia tak mau pakai fiqh, itu zindiq. Siapa ada dua-duanya, itulah tahqiq. Jadi yang sebenar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga-jaga orang tak masuk politik, jangan tinggalkan kesufian, dan jangan pula kamu tidak berpolitik. Maka politik mestilah politik Islam. Ya, siasat syariah, siasat syariah. Siasat ni ada dua, saya cerita dulu ya. Siasat syariah khasah dan siasat syakhsiah ammah. Jangan tu sebut ya, kena ngaji lah. Ya, ikuti kuliah subuh. Nanti sampailah bab dia. Baik, soalan pertama dah habis. Soalan yang kedua, bagi orang awam yang terlalu banyak dosa, apakah niat dan tujuan yang perlu diiktikadkan dalam hati? Dan bagaimana nak tahu jalan yang kita ikut itu jalan yang benar lagi diredai Allah? Bagus soalan ni. Macam serupa kita ni. Baik. Langkah pertama, bagi orang yang ingin menuju kepada Allah, tak dapat tidak mestilah dengan ada ilmu. Yakni wajib menghilangkan kejahilan diri dengan menuntut ilmu sekurang-kurangnya 3 jenis ilmu, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Tauhid mestilah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, bukan tauhid Wahabi, bukan tauhid Syiah dan sebagainya. Tasawuf mestilah tasawuf Ahlussunnah, bukan tasawuf Ahbash yang sesat tu dan segala ajaran sesat. Fiqh mestilah fiqh Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Syafi'i, jangan fiqh talfiq, maka ini semua rosak. Jadi belajar 3 dia dulu, iaitu hilangkan kejahilan. Sebab apa? Kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau kamu nak cari kebenaran, kena ada cahaya. Maka cahaya itu ialah ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihima bil ilmi. Siapa nak dunia kena ada ilmu, siapa nak akhirat kena ada ilmu, siapa nak dua-dua pun kena ada ilmu. Baik, dalam masa kita menuntut ilmu, wajib pula kita bertaubat dari segala dosa-dosa yang pernah kita buat. Ya, dalam masa kita menuntut ilmu itu wajib pula kita bertaubat dari segala dosa-dosa yang telah kita buat ataupun dalam cita-cita nak buat. Antaranya kita meninggalkan tempat dosa, kawan-kawan yang duk buat dosa, tinggalkan. Mufarakah, beruzlah itu lebih baik kalau mampu.
Apabila uzlah mengasingkan diri dari masyarakat yang fasik, yang kafir, yang munafik, yang musyrik, waliyazbillah. Dan yang ketiganya, hendaklah kamu ada guru pembimbing rohaniah. Kena ada guru yang membimbing rohaniah. Jangan belajar saja, rohaniah tak dibimbing, kamu tak akan jadi ahli taib, tak akan jadi orang yang bertaubat. Sebab ilmu saja tidak mampu untuk mendidik jiwa. Dia kena ada pembimbing rohaniah. Pembimbing rohaniah tu bukan sebarang guru lah. Dalam istilah orang tasawuf, dia sebutnya guru yang mursyid, bukan guru yang mubaligh, yang menyampaikan ilmu tapi tak boleh nak mentarbiah rohaniah. Itu namanya mubaligh, penyampai ilmu. Tapi mursyid ni iaitu orang yang mendidik jiwa. Dia bukan hanya memberi ilmu yang zahir, tapi juga sampai kepada batin. Maka nak cari guru yang macam ni jalannya amat sukar. Kadang-kadang dah jumpa dia pun kita tak kenal. Ibaratnya kita nak cari barang tu duduk depan hidung tapi tak perasan. Ibaratnya lagu tu. Yang ni perlu kepada mohon dengan limpah kurnia Allah. Inilah yang kena buat hari-hari. Yang pertamanya minta ampun dengan Allah, dan minta Allah Ta'ala tunjuk kepada kita seorang guru yang boleh mendidik jiwa kita. Jangan tanya orang tu pun tak kerti macam kita juga. Tanya Allah. Minta tolong dengan Allah. Allah, aku nak jadi baik tapi aku tak mampu, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan nak jadi baik. Dengan kau datangkan seorang guru yang mursyid, yang mentarbiah jiwaku, agar aku kenal akan Dikau, ya Allah, agar aku rasa takut denganmu, agar aku rasa kasih denganmu. Tiap-tiap hari buatlah sembahyang hajat, minta Allah Ta'ala tunjuk. Dan yang keempatnya, hendaklah istiqamah alal ubudiyah. Jangan kalah dengan musibah, jangan kalah dengan malapetaka, jangan kalah dengan cobaan. Jangan mudah kalah. Kemudian yang kelimanya, jaga adab. Jaga adab. Kalau kita dah ngaji, walaupun cikgu kita tu cuma ngajar alif bata jaga adab. Apa yang dia kata jangan, kamu jangan. Kalau dia kata buat, kamu buat. Kamu tak buat, hilang adab. Dah, awal lagi dah habis. Tak ada adab ni habis. Ini masalah. Dia kata buat, buat. Jangan kamu tak buat. Dia kata jangan, jangan. Jangan kamu dah langgar. Apa ada? Lawan lagi, hilang adab. Kau mengajilah sampai 7 gunung pergi menuntut ilmu sekalipun, sampai 100 kitab isi dalam gerabak kereta api, 100 gerabak kereta api kitab mengaji sekalipun, kamu tak akan dapat hakikat ilmu. Apa dia? Memandang Allah yang alimul ghaibi wa syahadah. Jaga adab. Ini pesan untuk guru saya dulu. Kamu tak alim tak apa, tapi kamu jaga adab, nanti kamu dapat ilmu yang kamu tak belajar, kata. Kita nak peluang jadi alim, tapi adab ni tak ada. Apatah lagi tak alim, adab pun tak ada. Kemana? Jaga adab. Kalau dengan ayah, kita ngaji dengan ayah, ayah kita ada 2 martabat. Satu martabat ayah, satu martabat guru. Kamu kena ada adab ayah, kena ada adab guru. Seorang suami belajar dengan isteri, di sana kamu ada 2 martabat. Dia isteri kamu dan dia guru kamu. Kamu kena ada adab. Kamu seorang isteri belajar dengan suami, dia ada 2 martabat di situ. Dia seorang suami dan dia guru kamu. Kamu kena ada 2 adab. Ni tak apalah lelaki tak apa.
Al-Abidi pun tak kira, itu guru. Alah, ayah itu guru dan juga ayah, dua martabat. Kita belajar dengan anak kita, dia ada dua martabat, satu martabat anak, satu martabat guru. Tang anak, ya itu anak, dia hormat kamu kerana kamu itu bapa, dan kamu kena hormat dia guru sebab dia anak. Walaupun dia anak tapi dia guru. Itu pernah diceritakan dalam sebuah dalam satu kata-kata muhaddithin Ibnu Al-Mubarak, Abdullah Ibnu Al-Mubarak, kata dia apa? Al-ulama afdalu min abaikum. Fayaqulu kaifa zalika ya syekh? Faqala Abdullah bin Al-Mubarak, abaukum yahfazunakum min narid dunya wal ulama yahfazunakum min naril akhirah. Maksudnya ulama itu lebih afdal dari bapa-bapa kamu. Maka bertanya muridnya, kenapa demikian wahai guru? Maka jawab Abdullah bin Al-Mubarak, bapa-bapa kamu memelihara kamu dari api neraka dunia, tapi ulama-ulama itu memelihara kamu dari api neraka akhirat. Jadi siapa guru kita? Maka dia ada dua martabat dengan kita. Kalau dia anak, kalau dia bapa, kalau dia ibu, kalau dia kawan, kalau dia saudara, di sana ada dua martabat. Kalau dia tu kita ngambil ilmu dengan dia. Ya, seperti saya pernah cerita dalam kisah Imam Al-Ghazali, dia pernah tanya kepada seorang penternak ayam. Dia tanya, tuan, telur ni berapa hari kita menetas? Penternak ayam tu menceritalah kat dia sekian-sekian hari. Dia hormat penternak telur tu macam guru agama dia. Pasal ngajar dia satu ilmu. Orang hari ni kereta cikgu dia terbih, pecah cermin. Berpaku kat tayar 4 sekali. Sampai kat traffic light lembik 4. Tu dia duduk jauh dia gelak. Siapa tu? Sekolah menengok. Pasal apa? Pasal ambil ilmu tapi tak belajar adab. Belajar ilmu tak belajar adab, itulah jadinya. Kementerian Pelajaran, sepatutnya Kementerian Pendidikan, itu betul. Ya? Kucing ni pun manja sangat dengan dia sini, dia bagi ngaji. Ngaji kat rumah lah. Ini terlebih adab ni. Apa-apa biar dia. Dia kena bapak dia. Baik, insyaAllah kita sambung ya. Tadi itu 5 tadi. Bagi yang bertanya, ilmu, taubat, guru, istiqamah beramal, dan jaga adab. Ya, 5 perkara ni bagi orang yang nak memulakan perjalanan tariq ila ma'rifati rabbil alamin. Ya, kita semua ni semua orang yang baru mula nak berjalan. Mudah-mudahan Allah tolong kita insya-Allah. Baik, kita berhenti situ. Kemudian katanya telah menceritakan ila akhirih wallahu a'lam wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا